Assalamualaikum and hello guys, it's good to be back with another brand new video. Korang perasan tak yang tahun ni Apple dah melakukan perubahan drastik pada peranti dia. Aku bagi contoh. Untuk 2018, Apple telah melancarkan iPhone XR, iPhone XS dan juga XS Max. Untuk 2019 pula, Apple melancarkan 11 series di mana ada iPhone 11, iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max. Tapi untuk 2020, Apple dah lancarkan awal-awal dah iPhone SE second generation pada April 2020. Semasa iPhone SE second generation ni keluar, memang ramai lah marah. Macam-macam cerita, macam-macam kisah kita dengar. Ada yang marah macam kenapa masih mengekalkan Touch ID, kenapa tak buat full screen dan sebagainya, memang macam-macam. Lepas tu end up dia keluarkan 12 series pada November 2020. 4 biji tau dilancarkan. Ada 12 mini, 12 Pro dan juga 12 Pro Max. Dan apa fungsi dia lancarkan iPhone SE second generation awal-awal kalau dia tahu dia akan lancarkan iPhone 12 mini? Maksudnya kalau kita sebagai end user yang nak cari phone yang kecil, yang selesa nak pegang dan sebagainya, lebih baik kita pilih 12 mini kan, sebab full screen, lepas tu bateri pun mungkin dah improve, dah ada improvement kamera, cuma harga dia lah agak mahal. Dan apa yang buat ramai lagi terkejut adalah dia dah buang adapter dan juga earpod, which is dia punya earphone wire dia tu lah. Tapi perkara ini bukan berlaku dekat 12 series tau. Perkara ini berlaku dekat semua peranti yang dah tak stop keluaran. Contohnya iPhone SE second generation, iPhone XR, iPhone 11 dan juga iPhone 12 series. Kira semua peranti lepas ni dah tak ada earpod dan juga adapter pada kotak. Jadi kalau korang beli sekarang, korang tak akan dapat adapter dan juga earpod, di mana korang perlu beli secara asing. Aku pun pelik sebenarnya, tapi secara jujur dia ada good side dan bad side dia sendiri. So, tak buang masa, ayo kita mulakan. So untuk good side, aku rasa aku nak sebut satu benda je, which is wireless charging. Walaupun wireless charging ni ada je keburukan dia tersendiri, tapi aku rasa apa yang Apple buat ni macam hint untuk end user lebih dekat dengan wireless charging. Sebab yelah, kita dah 2020 kot, dan wireless charging bukanlah satu perkara yang asing lagi. Dan aku rasa engineer ataupun syarikat-syarikat telefon pintar dekat luar sana dah boleh gunakan peluang ini untuk buat wireless charging yang jauh lebih baik daripada apa yang Apple buat. Dan of course lah, yang support fast charging maybe dalam 40 minit ke dah penuh. Sebab personally bagi aku, wireless charging ni memang sangat mudah. So korang tak perlu susah nak cucuk, nak masukkan bagi betul, dan risiko kerosakan kabel pun akan berkurang. Sebab aku faham, sebagai seorang end user Apple, kabel Apple ni macam tak tahu lah, nak kata tak kualiti, dia bukan tak kualiti, tapi risiko kerosakan kabel itu macam tinggi sikit lah. Dan penggunaan wireless charging sangat mudah. Contohnya kalau kita balik kerja kan, lepas tu penat, rasa macam nak tidur dan sebagainya kan, dan bila kita ada wireless charging, kita letak je dekat pad wireless tu, lepas tu dia akan charge sendiri. Apa yang aku harapkan syarikat third party di luar sana, contohnya macam Xiaomi, Aoki, Ugreen dan sebagainya, lihat perkara ini sebagai satu side yang positif yang menaikkan jenama mereka. Sebab aku pasti tak semua user Apple akan menggunakan 100% barangan daripada Apple. Sebab dekat pasaran sekarang ada je wireless charging, tapi tak semuanya support fast charging. Dan untuk bad side pula, yang pertama, Android user ataupun user baru akan terkesan. Sebagai contoh, dulu aku pakai iPhone 7 Plus dan sekarang aku dah bertukar ke iPhone 12. Masa aku beli iPhone 7 Plus dulu, Apple bagi adapter 5W saja. Jadi bila aku dah bertukar ke iPhone 12, secara automatik aku perlu juga beli adapter 20W, sebab dalam kotak iPhone 12 ada kabel Type-C to Lightning saja. Sama seperti user-user lain yang mungkin pakai telefon pintar 4 ke 5 tahun kemudian bertukar kepada peranti yang baru. Dan perkara ini antara bebanan jugalah, sebab korang macam terpaksa spend duit yang lebih untuk perkara yang memang sepatutnya ada. Ada orang cakap Apple turunkan RM200 lebih murah berbanding model yang sebelum ni, iaitu iPhone 11 Pro Max yang dulunya dijual pada tanda harga RM5,999 untuk storan 256GB. Kini iPhone 12 Pro Max dijual pada tanda harga RM5,799 untuk storan 256GB. Tapi masa 11 Pro Max keluar dulu, ia didatangkan dengan adapter 18W beserta earpod. End up harga still sama. Contohnya, jika korang membeli iPhone 12 Pro Max 256GB pada tanda harga RM5,799 dan korang spend RM200 untuk adapter dan juga earpod, harga dia still RM5,999. Sama je, tak ada perbezaan. Tapi aku rasa apa yang Apple buat ni mungkin macam option lah untuk kita membuat pilihan yang lebih bijak. Contohnya, jika anda seorang end user yang dah beli AirPods ataupun TWS, anda tidaklah perlu beli earpods tu. Dan Apple claim perubahan kali ini bertujuan untuk menjaga alam sekitar. Sebab aku ada tengok satu video masa Kayan Drench di Timur Ramah, beliau mengatakan bahawa kebanyakan orang sudah mempunyai adapter ataupun earpod di rumah mereka. Dan beliau juga ada mengatakan bahawa tindakan yang dilakukan bertujuan untuk menjaga alam sekitar. Aku tak nafikan apa yang dia cakap, ada betulnya juga menjaga alam sekitar adalah perkara yang baik. Tapi dekat rumah aku ada adapter 5W saja. Lepas tu bila aku bertukar ke iPhone 12, aku terpaksa juga beli adapter 20W. Dan pada akhirnya aku terpaksa buang adapter 5W tu sebab tak pakai. Itu baru aku seorang. Bayangkan kalau 1000 orang sama macam aku, tak menjaga alam sekitar. Ya.
Dan bad side yang terakhir adalah game changer pada iPhone second hand. Perkara ini tak akan berlaku sekarang, mungkin untuk 2 ke 3 tahun akan datang, orang akan start jual iPhone tanpa adapter. Contohnya macam dah keluar iPhone 13 ke, iPhone 14 ke, dan jika mereka nak beli keluaran yang terbaru, mereka akan jual iPhone yang lama tanpa adapter sebab mereka tahu Apple tak akan beri adapter untuk next iPhone. Kira dia orang akan simpan adapter dia tu untuk peranti dia yang akan datang. Dan perkara ini sedikit sebanyak memberi impak yang besar juga kepada end user ataupun reseller yang menjual iPhone second hand. Contohnya jika reseller menjual iPhone second hand tanpa adapter, orang akan mula petikai macam mengapa tak bagi adapter, kenapa tak bagi free je ke, sebab benda penting kan. Tapi hakikatnya adapter memakan kos hingga RM99. So no wonder lah perkara ini akan mengubah penjualan iPhone pada masa akan datang. Ok guys, so aku rasa itu saja untuk video kali ini. Sebarang pendapat yang aku kongsikan adalah berdasarkan pendapat aku sendiri, dan aku cuma luahkan apa yang aku rasa bila Apple melakukan tindakan yang drastik ini. Kalau korang ada sebarang pendapat yang nak dikongsikan, jangan lupa letakkan di ruangan komen. Secara jujur, aku terkejut juga dengan tindakan yang Apple lakukan ni. Cumanya aku rasa mungkin Apple ada strategi dia tersendiri. Seperti biasa, aku menasihatkan agar tidak berlaku sebarang perbandingan antara Android ataupun iPhone sebab memang tak relevan untuk gaduh. Dia macam umpama korang nak bandingkan CR dengan Messi. Memang tak boleh nak banding sebab kedua-duanya bagus dan mempunyai kelebihan yang tersendiri. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to give this video big thumbs up, comment, share, and don't forget to subscribe to YouTube channel MDIZ. Jaga diri korang sentiasa, pakai mask bila keluar rumah, and see you guys in the next video. Bye bye.